السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Dosa-Dosa Besar ataupun judul asalnya Al-Kabair, yang telah disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tulisan Umi Syekh Ahmad Semaid oleh Syekh Ahmad Semaid. Sambungan kita pada dosa yang ke-19. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Minuman keras. Dosa ke-19, minuman keras, ataupun dalam bahasa istilah agamanya adalah khamar. Biasa digunakan istilah khamar atau nama khamar oleh Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, atau juga dinamakan sebagai arak ataupun alkohol. Yang ini minuman keras itu disamakan oleh Al-Quran dalam segi bahayanya dengan bermain judi, menghidangkan korban kepada berhala dan menenun nasib. Yang kesemuanya itu jelas sekali adalah perbuatan-perbuatan yang salah dari segi ukuran logika sebelum diukur dengan kacamata syariat. Meskipun dalam perkara minuman keras itu ternyata ada faedahnya juga bagi setengah orang, namun bahayanya ternyata lebih berat dan lebih menonjol daripada manfaatnya, iaitu berkenaan dengan minuman keras ataupun khamar ataupun arak ataupun alkohol ini disamakan oleh Al-Quran dari segi bahayanya seperti bermain judi. Disamakan bahayanya dengan menghidangkan korban kepada berhala, hidangan korban kepada berhala, dan juga disamakan dengan menenun nasib, yang mana dua perbuatan itu boleh menjuruskan seseorang itu kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beratnya minuman arak ataupun minuman keras ini, bahayanya disamakan seperti bermain judi, yakni judi, dan lebih berat lagi menghidangkan korban kepada berhala dan menenun nasib. Dua ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesemua itu jelas sekali adalah perbuatan-perbuatan yang salah dari segi ukuran logikal. Ketiga-tiga itu adalah perbuatan yang salah, dosa besar kesemuanya, sama ada berjudi dan lebih-lebih lagi menghidangkan korban kepada berhala dan menenun nasib adalah dosa besar, termasuk syirik. Dosa besar yang
tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang itu mesti minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan perbuatan syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa yang selain daripadanya syirik. Jadi maksudnya seorang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah memang tidak akan ada keampunan daripada Allah. Dan selain daripada dosa syirik, masih ada lagi dengan rahman Allah, seorang itu akan diampunkan oleh Allah. Dan orang melakukan perbuatan syirik, dia tidak bertaubat kepada Allah, dia mati dalam keadaan kufur, dan dia akan kekal dalam neraka Allah. Berbeza dengan dosa besar yang lain, seorang yang tidak kufur di mana akan masuk neraka juga, tapi dalam tempoh yang tertentu apabila Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosanya dengan bakaran api neraka, di mana dia akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan dengan syurga. Berbeza dengan syirik, seseorang itu yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, dia tidak akan masuk syurga sampai bila-bila. Jadi apa tuan-tuan maksud di sini? Al-Quran menyamakan perbuatan minuman keras, meminum minuman keras ataupun arak ataupun alkohol ataupun khamar ini disamakan dengan bermain judi, itu dosa besar. Dan lebih berat lagi disamakan dengan menghidangkan korban kepada berhala dan menunun nasib. Ini adalah dosa besar yang berbentuk syirik. Yang mana syirik itu ada dua jenis, syirkul akbar dan juga syirkul asghar ataupun syirik jali ataupun syirik khafi. Syirik besar ataupun syirik yang terang itu seperti inilah, yakni menghidangkan korban kepada berhala itu syirik besar, ataupun syirik jali terang. Sama juga dengan menunggu nasib, itu adalah syirik besar dan ianya adalah merupakan syirik yang terang. Ada satu lagi syirkul asghar ataupun syirik khafi, seperti riya itu adalah syirik khafi, seperti ujub itu adalah bentuk syirik khafi. Dia adalah merupakan bentuk syirik, walaupun sebegitu tidak mengeluarkan seorang itu daripada Islam, tapi dosa besar. Mana bezanya? Yang kesemuanya itu jelas sekali adalah perbuatan yang salah dari segi ukuran logikal. Ianya adalah merupakan ukuran yang salah dari segi logikal. Maknanya orang yang minum minuman keras itu ianya adalah terkeluar daripada logik akalnya, bagaimana dia boleh memikirkan arak itu baik. Sebelum diukur dengan kacamata syariat, yakni logik akal sendiri pun tidak boleh diterima arak itu adalah baik atau minuman keras itu baik. Sedangkan arak itu sudah tentulah boleh menghabiskan harta. Arak itu adalah merupakan sumber permusuhan. Arak itu adalah sumber kepada perceraian keluarga. Apabila seorang itu mabuk, dia hilang pertimbangan, dia boleh bunuh orang. Jadi segi logik akalnya, seseorang yang mengatakan arak itu bermanfaat terkeluar daripada logik akal. Ukuran akal kita pun tak boleh terima arak itu bermanfaat. Dan kalau diukur dengan kata macam syariat, sudah tentulah Islam mengharamkan minuman keras. Meskipun dalam perkara minuman keras itu ternyata ada faedahnya juga bagi setengah orang. Mungkin bagi setengah orang dikata ada faedah, yakni boleh memanaskan badan bagi orang yang tinggal di kawasan tempat sejuk. Walaupun sebegitu, kita katakan tidak semestinya minum arak saja boleh memanaskan badan. Banyak lagi makanan dan minuman yang lain boleh memanaskan badan. Ada juga orang yang duduk di Eropah yang dia tak minum arak tapi badannya panas juga. Dia makan makanan yang tinggi proteinnya seperti daging, memanaskan badan. Maknanya arak itu lebih membawa kepada kebinasaan, rosak akal. Yang mana kemuliaan manusia itu adalah merupakan akal dia. Bagaimana kalau kita lihat kepada apa yang dimaksudkan dengan mukallaf. Mukallaf ataupun taklif itu adalah merupakan bebanan syarak. Syarak membebankan ataupun seorang itu terbeban dengan hukum syarak. Satu daripada dia mesti berakal, sempurna akal. Ini orang berakal. Masuk akal di sini, apa masuk akal? Orang berakal ni kalau diberi makanan
satu dan dia diberi besi satu, dia akan pilih makanan sebab akalnya memang boleh terima makanan tu lebih baik daripada besi tu akal. Dan juga mukallaf itu juga orang yang baligh, dan juga mukallaf itu termasuk orang yang sampai seruan Islam, dan mukallaf itu termasuk orang yang sihat panca indera, mata dan telinga. Yang 4 perkara itu syarat bagi mukallaf. Yang pertamanya akal. Akal itu adalah syarat bagi mukallaf. Seorang terbeban hukum agama dengan sebab akal, dan kemuliaan manusia itu adalah akal. Dan apabila seorang itu mengambil makanan atau minuman yang boleh merosakkan akal, maknanya hilanglah kemuliaan diri dia. Kemuliaan seorang itu dengan akal yang sihat, dan dengan itulah dia disuruh dengan akal sihat itu terbeban dia kepada suruhan agama. Mulia seorang itu ada akal, dan mulianya dengan solat. Orang yang gila tak suruh solat. Namun bahayanya ternyata lebih berat dan lebih menonjol daripada manfaatnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah wa hal antum muntahun. Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman. Ini seruan yang indah daripada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang berkeyakinan Allah sebagai Tuhan, dan meyakini akan segala rukun iman yang lain, termasuknya orang beriman. Sungguhnya, kata Allah, minuman keras, yang khamar, berjudi, menghidangkan korban untuk berhala, dan menunun nasib itu adalah perbuatan yang keji, yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Ini jelas apa yang dimaksudkan daripada kenyataan atas, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan judi itu, menyamakan minuman keras itu dengan berjudi, menghidangkan korban untuk berhala, dan menunun nasib. Yakni judi itu setara, apa minum arak itu setara dengan judi, setara dengan menghidangkan korban untuk berhala, dan setara dengan menunun nasib. Di mana semua perbuatan itu Allah Ta'ala kata keji. Dia adalah perbuatan yang keji, dan termasuk perbuatan syaitan. Rajisum min amali syaitan, najis, dan juga perbuatan syaitan. Maknanya orang yang minum minuman keras, di mana minuman keras itu adalah perbuatan syaitan. Bermaksud syaitan pun suka minuman keras. Dan dia itu dengan syaitan itu sama saja perbuatannya. Jijik, kotor, hinanya seseorang itu apabila perbuatannya sama dengan perbuatan syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan minuman arak itu adalah perbuatan syaitan. Bermaksud orang minum arak itu adalah syaitan, seperti syaitan perangainya. Dan syaitan ini makhluk yang terkutuk, makhluk yang keji. Tidak ada kebaikan kepada syaitan. Syaitan hanya membawa permusuhan dan juga menjauhkan manusia daripada jalan yang benar, menjauhkan manusia daripada kebenaran, menjauhkan manusia daripada hidayah. Tidak ada kebaikan apapun pada syaitan. Sedangkan orang minum arak itu dia melakukan perbuatan syaitan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan itu. Yang 4 perbuatan itu hendaklah dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Apa perbuatannya? Ya, ini minum-minuman keras ataupun arak, dan juga berjudi, dan juga menghidangkan korban untuk berhala, dan juga menurun nasib. Naklah kita menjauhinya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, di mana menjauhi daripada perbuatan itu agar tuflihun, jadi orang-orang yang beruntung, orang berjaya. Maknanya seseorang yang mengambil salah satu daripada 4 perbuatan itu adalah perbuatan syaitan, dan dia tidak berjaya. Orang yang meninggalkan salah satu ataupun kesemua daripada
Empat perbuatan itu dia bukan pengikut syaitan, dia bukan berbuat perbuatan syaitan, dan juga dia berjaya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, itu janji Allah. Kalau tidak buat empat perkara itu, dia tanda sebagai orang beriman, dan Allah Ta'ala janji dia orang berjaya. Sebenarnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dalam minuman keras dan judi itu, dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah dan dari bersalat. Oleh kerana itu hendaklah kamu mahu berhenti. Apa perbuatan syaitan? Apa dia punya perangai syaitan, sifat syaitan? Yang ini syaitan sifatnya, perangainya, perbuatannya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan. Yang ada dalam diri syaitan itu kerjanya, perbuatannya, sifatnya, perangainya untuk menimbulkan permusuhan. Itu kerjanya, tugasnya untuk orang manusia bergaduh, bermusuhan, dan juga menimbulkan kebencian di antara kamu. Di mana kesemua itu, permusuhan, kebencian itu memang ada di dalam minuman keras dan berjudi. Orang yang minum minuman arak, dia akan bermusuh, dia bergaduh. Orang berjudi, mana pernah jadi aman dia. Maknanya di dalam minuman keras dan judi itu memang ada permusuhan dan kebencian, dan inilah senjata syaitan gunakan agar manusia bermusuhan dengan minuman keras dan juga berjudi. Judi ini macam-macam sekarang lah. Ada zaman-zaman dahulu judi itu mungkin tidak banyak jenis. Sekarang judi ada yang secara online. Jadi bahaya anak-anak kita ni banyak main pun tengok dia buat apa judi tu. Kadang ada judi yang memang kena bayar, kadang ada judi yang tidak membayar. Online pun dah kena bayar secara berjudi. Tengok bagaimana judi, tak kira lah judi apa sahaja pun, apa boleh dinamakan sebagai judi, dia adalah judi. Dia adalah rijsum min amali syaitan, najis, dan dia daripada perbuatan syaitan. Nama kecil-kecil dulu kan ada orang jual yang judi-judi tikam tu kan, yang tikam ambil lepas tu buka dalamnya, itu judi. Walaupun bentuk permainan begitu, judi. Kan zaman dulu, zaman kita kecil-kecil dulu, ada orang kedai-kedai runcit zaman dulu kan. Zaman dulu tak ada permainan, tak banyak permainan, tak ada smartphone, tak ada telefon pun. Yang adanya main tembak-tembak, kita combat. Kita combat. Kita biasa tengok kita combat. Ada ke tak pernah tengok kita combat? Ada kan? Kalau bayar-bayar kita, kalau tak tengok kita combat tu memang tuan-tuan warang sungguh. Tak tengok langsung, Masya Allah, tabarakallah. Zaman kita, Wik Moro, Wik Jason kan. Zaman tu tak ada permainan apa, main tembak-tembak. Tapi ada juga kadang-kadang musim perayaan ni, kedai-kedai runcit dia jual tikam-tikam tu. Oh, anak-anak yang dapat duit raya dia beli tikam. Tikam itu walaupun 10 sen tu haram, dia judi. Judi tu tak judi. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ni tak payah nak pergi kedai runcit, tidak payah pergi kasino, tidak payah. Hanya di dalam internet saja dah ada judi. Jadi maknanya tuan-tuan, lapangan untuk berjudi itu memang dah banyak. Cuma dalam tajuk kita ni minuman keras. Apakah minuman keras tak banyak? Sekarang lagi banyak macam-macam jenama. Macam-macam jenama kadang-kadang untuk mengelirukan kita, sedangkan dia adalah merupakan minuman keras. Kadang-kadang air yang dibuat itu adalah daripada syarikat arak. Cuma dia tidak letak alkohol di dalamnya, tapi dia kalau kita minum itu makna kita menolong syarikat arak itu untuk berniaga. Wa ta'awwanu wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Taala tegak kita daripada tolong-tolong kepada ismi wal 'udwan, yakni maksiat dan juga permusuhan. Jadi banyak sekarang jenama-jenama arak ni cukup banyak lah. Mungkin beratus-ratus yang kita pun tak pernah tengok. Ada botol panjang, botol pendek, kita tengok dalam image kan. Kalau kita pergi tengok arak tu image, tengok image tu botol yang panjang. Ada yang 100 tahun simpan dan sebagainya. Itu adalah merupakan minuman keras. Yang mana kesemua tu adalah rijsum min amali syaitan, dia najis, keji dan juga perbuatan syaitan. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan dari bersolat. Oleh kerana itu janganlah kamu mahu berhenti. Di mana kalau minum arak ni sudah tentulah tidak sempurna apa-apa perbuatan pun.
Dengan minum arak itu boleh menyebabkan solat pun tidak sah. Itu melanggar sekali. Tak ingat rakaat, tak ingat bacaan, bergaduh di dalam solat, macam-macam. Ini berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini, dia menghalang seorang itu daripada ingat kepada Allah. Oleh kerana itu, tidakkah kamu mahu berhenti, kata Allah. Fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu nak berhenti? Ini orang yang bagi orang minum arak. Yang jelas ayat ini kalau kita perhatikan, tidak ada apa manfaat pun pada arak. Dan Allah Ta'ala tanya, fahal antum muntahun, maka adakah kamu tidak mau berhenti? Sedangkan tak ada manfaat, hanya ada mudarat. Dalam ayat tersebut di atas, Allah Ta'ala telah melarang kita meminum minuman keras, ini khamar, dan mengancam siapa yang meminumnya. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ijtanibul khamar fa innaha amul khaba'ith. Riwayat Hakim. Yang bermaksud, jauhilah minuman keras, kerana sesungguhnya minuman keras itu punca dari segala kejahatan. Tengok dia punya nota kaki, footnote. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa khamar atau minuman keras itu kunci segala bahaya. Ini hadis. Rasulullah menyatakan, kita ulang maksudnya, jauhilah minuman keras. Kerana apa? Kerana sesungguhnya minuman keras itu punca dari segala kejahatan. Ini hadis Nabi. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan minuman khamar atau minuman keras itu kunci segala bahaya. Maknanya tidak ada keberuntungan kepada arak, tidak ada kejayaan pada arak, tidak ada kebaikan kepada arak. Arak ni hanya kejahatan, hanya keburukan, hanya kekejian. Dan juga arak tu adalah bahaya. Tak ada apa manfaat kepada arak ni berdasarkan pada hadis dan juga pada ayat yang kita bacakan tadi. Jadi siapa yang tidak meninggalkan minuman keras, maka sesungguhnya orang itu telah melakukan maksiat terhadap Allah dan Rasulnya, dan layaklah baginya untuk mendapat siksaan lantaran kedurhakaannya terhadap Allah dan Rasulnya. Ini orang yang minum minuman keras bermakna dia menderhaka kepada Allah dan Rasul, maksiat, asi, maksiat itu derhaka kepada Allah dan Rasul. Dan orang derhaka kepada Allah dan Rasul sudah tentulah berhak untuk mendapat siksaan daripada Allah. Derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul. Yang mana firman Allah Ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. An-Nisa ayat 14. Yang bermaksud, dan barang siapa yang menderhaki Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan hukumnya, nanti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal ia di dalamnya. Ia akan mendapat siksaan yang hina. Ini orang derhaka kepada Allah. Bagaimana janji Allah, yakni orang itu akan diseksa di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini orang derhaka kepada Allah dan Rasul. Dan apa maksud derhaka dalam tajuk kita? Minum arak. Minum arak itu derhaka kepada Allah. Sedangkan minum arak tidak dilarang oleh Allah. Bukan setakat larang, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut akan keburukannya, menyamai dengan perbuatan syaitan. Dia adalah kotoran. Nabi SAW pula menyebut akan tentang kemerbahayaan arak dan kejahatan arak. Jelas. Maknanya jelas Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekadar larang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menyatakan keburukannya sekali. Dan kerana itulah, dengan inilah perintah Allah dan Rasul dan keterangan inilah orang yang mengambil juga arak, bermakna dia benar-benar melawan Allah dan Rasul, derhaka sungguh kepada Allah dan Rasul, dan layak baginya untuk yudkhilhu nar khalidan fiha, dia akan masuk dan neraka khalidan fiha, kekal fiha dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan di dalamnya azabnya hina. Muhin tu hina. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika turun firman Allah mengharamkan khamar, yakni minum keras, para sahabat lalu saling mengunjungi satu dengan lain, menyampaikan berita itu dengan berkata, khamar itu telah diharamkan di atas kita dan dosanya seimbang dengan dosa syirik. Bermaksud, sebelum dilarang arak, dilarang daripada minum arak, sebelum itu tidak ada pengharamannya. Mana orang arak itu diminum, Islam datang pun
pada peringkat awal sebelum ada proses pengharaman minum arak tu, mereka masih minum, sahabat tu minum arak lagi. Dan apabila diturunkan ayat tentang pengharaman arak dan juga dinyatakan akan kesan daripadanya dan penyamaan arak tu dengan syirik kepada Allah, sahabat-sahabat pun cerita kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka terus sebarkan akan ayat ini. Bermakna sebelum itu mereka masih minum lah, masih tonggang relax itu kan. Dia tengok orang minum arak tu macam mana perangai dia, tuan-tuan. Kencing rata-rata, tak malu, tak apa, kadang tergolek di lantai, kadang teruk. Saya pernah tengok satu orang yang dia minum mabuk tepi jalan, lepas jatuh kat semak, kat rumput, dekat Shah Alam. Lepas tu dia bangun, lepas tu dia jatuh lagi, lepas tu dia buka seluarnya, pusing ke orang, kencing. Astagfirullah. Malu tak ada malu lah, memang tak ada malu. Habis. Itu kalau jatuh dalam air tu lemas semua. Jadi bagaimana dengan keluarganya, sudah tentulah berantakan, habis duit untuk kerana ketagih, tidak tahu tanggungjawab. Orang yang sudah rosak akal ni, dia tidak tahu tanggungjawab, habis segala harta untuk kerana mabuk. Itu dari segi keberbahayaan dari segi dunianya. Dan jelas pula di sini dia adalah perkara yang sama, menyamai dengan syirik kepada Allah. Disebut Allah oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 tu. Inilah yang disampaikan oleh para sahabat. Mereka sebarkan akan bagaimana hukum arak ni. Turun ayat ini, semua sahabat-sahabat sampaikan kepada sahabat yang lain. Bermaksud sebelum pengharaman arak mereka masih minum arak. Manakala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berpendapat bahawa meminum minuman keras itu ada dosa yang paling besar dan ia itu tidak syak lagi, adalah punca daripada segala kejahatan. Yang mana peminumnya itu telah dilaknat Allah dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Kata Abdullah bin Amr, kata beliau, minum keras itu ada dosa yang paling besar. Sebab apa? Dinyatakan minum keras itu adalah punca daripada segala kejahatan. Jadi berzina itu adalah dosa besar, tapi tidak disebut berzina itu punca daripada segala kejahatan. Tapi berbeza dengan minum arak, ini dosa besar juga, tapi disebut sebagai punca segala kejahatan. Makna lebih besar daripada dosa besar. Yang mana kesemua itu disebut di dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pula telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashribha fil akhirah. Riwayat Ahmad dan Muslim. Riwayat Ahmad wa Muslim. Yang bermaksud semua minuman yang memabukkan itu adalah khamar. Kullu muskirin khamrun. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamar. Jelas. Apa saja nama, apa saja bentuk, apa saja brand, apa saja trademark dia, kalau man minum itu boleh memabukkan, kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun. Itu dia punya key pointnya. Setiap yang minuman yang memabukkan itu adalah khamar. Apa saja nama, apa saja bentuk packagingnya, botolnya cantik ke tak cantik, namanya apa saja, dah banyak ditukar sekarang. Maknanya setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamar. Tak kira wine ke, brandy ke, apa gini, stout ke, nama-nama macam-macam. Kalau kita tengok di dalam internet tu, buka image tu, image minuman keras macam-macam, yang botol panjang-panjang, nama macam-macam. Di mana apa saja macam-macam pun, setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamar. Dan setiap khamar itu adalah haram. Kullu khamrin haramun. Dan rangkap yang berikutnya jelas di sini, setiap arak itu adalah haram. Jadi poin yang penting ni, setiap minuman keras, setiap minuman yang memabukkan itu adalah arak. Dan setiap arak itu adalah haram. Jelas. Dan barang siapa yang minum khamar di dunia lalu mati dalam keadaan tidak bertaubat, sedangkan dia sangat menggemarinya, maka nanti dia tidak akan dapat merasainya di akhirat. Yang ini orang yang dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dan dia memang dia ketagih minum arak,
yang mana di hari akhirat kelak dia tidak akan dapat merasai khamar dalam syurga yang lazat tu. Khamar akhirat itu semacam minuman yang tidak ada taranya dari segi enak dan seronoknya, namun dia tidak memabukkan. Yang mana khamar di akhirat, khamar dalam syurga, maksud di sini khamar dalam syurga adalah minuman yang amat sedap, tidak ada tandingannya dan keseronokan minum seronok. Walaupun sebegitu khamar di dalam syurga tidak mabuk. Mabuk ni tak sesuai dengan manusia, ataupun mabuk ni tidak sesuai dengan kemuliaan manusia. Yang mabuk ni tak sesuai manusia itu mulia dengan sebab akalnya. Dan apabila seseorang itu memabukkan dirinya sendiri, bermakna dia merosakkan akan kebaikan ataupun kemuliaan dia. Dan kerana itulah dalam syurga ada khamar, tetapi khamar syurga tidak mabuk. Namun rasa lebih sedap lah. Namun itu mungkin sama, rasa lebih sedap tetapi tidak mabuk. Memang kita tidak teringin pun nak minum khamar. Tapi kalau masuk syurga, insya-Allah kalau dah ada tu naklah minum kan. Dan di dunia tak ingin kita nak minum, minta jauh daripada minum khamar. Tapi insya-Allah kita masuk syurga tu kalau ada khamarnya, naklah minum macam mana. Dan orang yang minum di dunia, dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dan dia ketagih minum arak, dia tidak akan dapat minum khamar di dalam syurga. Maknanya dia pun tak akan masuk syurga. Macam mana masuk syurga? Sahabat Jabir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan pula bahawa Rasulullah telah bersabda, "Inna 'alallahi 'ahdan liman syaribal muskira an yasqiyahu Allahu min tinatil khabal." Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala araqa ahli an-nar aw usaratu ahli an-nar. Rawahu Muslim wa Ahmad wan Nasa'i. Yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menetapkan janjinya kepada siapa yang meminum minuman keras, bahawa dia akan memberikan minuman kepadanya daripada tinatul khabal. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dia tinatul khabal itu?" Beliau menjawab, yaitu keringatnya penghuni neraka dan darah dan nanahnya penghuni neraka. Dahsyatnya dia punya azabnya. Tengok Allah Ta'ala sebut, walahu azabun muhin, baginya azab yang menghinakan. Contoh azab yang menghinakan apa tuan-tuan? Ya, ni ayat itu umpama disyarahkan oleh Rasulullah, orang yang minuman keras, yang mana orang minum keras atau minum arak ini, dia masuk dalam neraka, dia akan minum daripada tinatul khabal. Tinatul khabal ni, sahabat tanya apa tinatul khabal? Nabi kata tinatul khabal itu, beliau menjawab, yang ini keringat, peluh penghuni neraka dan darah penghuni neraka dan nanah penghuni neraka, itu yang diminum kepada orang yang minum arak. Dia ketagih minum arak, mati dalam keadaan ketagih minum arak, tidak bertaubat kepada Allah. Ini dimasukkan walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Di samping bakaran neraka tu satu daripada azab lah, dan di antara azab yang menghinakan ini minuman tinatul khabal. Mana umpama ayat itu disyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak minum peluh kita sendiri pun tak teringin kita. Kalau peluh masuk dalam mulut kita pun kita luah keluar peluh kita berpeluh kan, kita buat kerja berpeluh. Lepas tu termasuk dalam mulut kita akan buang keluar masing peluh kita. Ni peluh orang, peluh penghuni neraka, diminum oleh orang yang ketagih minum arak. Darah penghuni neraka dan nanah juga diminum oleh orang ketagih minum arak, tidak bertaubat masa dia mati. Ini dia punya walahu azabun muhin. Tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya yuhramha fil akhirah." Bukhari dan Muslim.
Ia bermaksud siapa yang minum minuman khamar di dunia, maka dia akan diharamkan minum khamar di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tajuk yang berikut masih di dalam perbincangan tentang minuman keras. Peminum minuman keras seperti pemuja berhala. Dalam tajuk ini pula, peminuman keras. Orang yang minum minuman keras ni seperti pemuja berhala, seperti penyembah berhala. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mudminul khamri ka'abidi wasani. Rawahu Bukhari wa Ibnu Majah. Yang bermaksud orang yang menggemari minuman keras itu seperti orang yang memuja patung berhala. Orang yang gemar, ketagih minum arak, seperti dia tu menyembah berhala, memuja patung berhala. Orang sembah berhala kan syirik kepada Allah. Itu dosa besar yang dipanggil sebagai syirik, syirkul akbar. Sembah berhala itulah disamakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang menggemari, suka minum arak, ketagih dengan minum arak, yang mana sama seperti orang yang memuja patung berhala. Na'udzubillah. Dalam dunia sekarang ni orang dah tak takut dah benda-benda macam ni. Tak takut. Orang-orang muda, orang tua mudah nak minum arak ni, mana-mana tempat pun ada. Jadi bagaimana tuan-tuan, kena jagalah kita dan juga ahli keluarga kita daripada neraka Allah. Kalau kita baca setakat ini pun sudah menggerunkan kita. Bagaimana orang mati dalam keadaan minum arak, ketagih minum arak, tidak bertaubat kepada Allah, di mana azabun muhin, tengok dia punya azabnya. Dan juga bagaimana disamakan dia punya kesalahan dan maksiatnya seperti orang yang memuja patung berhala, syirik kepada Allah. Penggemar minuman keras jika mati dan belum bertaubat tidak dapat memasuki syurga. Ini pun lagi gerun. Sedangkan seburuk-buruk dosa ni, kalau seorang tu mati dalam keadaan berdosa, kalau masih diberi keampunan oleh Allah walaupun dibakar dalam neraka, maknanya baik juga bagi dia, walaupun kita tidak nak masuk neraka. Tapi kalau adalah pula satu dosa, satu perbuatan ini tak boleh masuk syurga langsung, jadi samalah dengan perbuatan syirik kepada Allah. Tengok bagaimana penggemar minuman keras jika mati dan belum bertaubat tidak dapat memasuki syurga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wa la mudminu khamr. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Yang bermaksud tidak akan masuk syurga seorang yang menderhakai ibu bapanya dan juga pencandu minuman keras. Dalam hadis ini ada dua kesalahan yang tidak akan masuk syurga. Yakni siapa? Yang pertamanya orang yang menderhakai ibu ayahnya. Yang kedua orang yang mabuk ataupun orang yang ketagih minuman keras, dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah ada menyebut salasatun qad harramahumullahu alaihimul jannah mudminul khamr wal la'aqu lil walidayhi wad duyus wa huwa alladhi yuqirru as-su'a fil ahli. Tiga kumpulan manusia yang diharapkan Allah baginya untuk memasuki syurga. Yang bermaksud tiga kumpulan manusia yang diharapkan Allah baginya untuk memasuki syurga, iaitu yang pertama pecandu minuman keras, yang khamar. Yang kedua penderhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga dayus, yakni membiarkan keluarganya membuat perbuatan keji yang dikutuk Allah dan Rasulnya. Dan jelas pada hadis ini pula ada tiga kumpulan yang
Allah Ta'ala haramkan baginya untuk memasuki syurga. Kita ulang. Yang pertama, orang yang ketagih minuman keras, khamar. Yang kedua, penderhaka kepada ibu bapa. Ini dahsyat juga ni. Derhaka kepada ibu ayah. Wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua apabila ibu ayah tua. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada keduanya dan sebagainya tu. Itu perkataan itu pun dah tak boleh nak dikatakan kepada ibu ayah. Kecil hati. Apatah lagi memaki hamu, na'udzubillah. Bangkang cakap ibu ayah, dan setengah orang maki hamu ibu ayah. Itu pun tak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yani pun tak boleh. Dan lagi tak boleh kalau kasar, katalah keduanya dengan kata-kata yang karim, yang mulia, yang elok indah. Beratlah, ini berat. Jadi ini berat. Jangan sekali-kali ibu ayah terasa hati. Kalau masih ada ibu ayah. Dan kerana itulah kita ni masih ada peluang lagi. Mudah-mudahan ibu ayah yang mungkin pernah kecil hati dengan kita, banyakkanlah istighfar kepada mereka. Banyakkan istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah tidak ada Tuhan melainkan Allah Taala sebut. Dan istighfarlah untuk dosamu dan juga untuk dosa orang Islam laki-laki dan perempuan, termasuk ibu ayah kita lah. Istighfar untuk mereka, sedekahkan istighfar untuk mereka. Dan ada doa yang khusus untuk ibu ayah ni. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu amal macam tu. Setiap masa dalam sujud pun boleh, di antara dua sujud pun, di antara tahiyat akhir dan salam pun boleh. Kenapa kita kata dalam sujud? Sujud tu adalah merupakan saat, waktu yang dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara waktu dekat juga kita dengan Allah ni, di antara tahiyat akhir dan juga salam. Kan biasa kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam dan seterusnya kan. Dan boleh kita baca, lajatkan baca lagi doalah kepada ibu ayah kita. Mudah-mudahan sedikit terasa hati mereka. Mungkin masa mereka hidup, kita kan manusia, dan apabila dilihat pahalanya banyak dengan sebab kita doakan mereka, mereka akan memaafkan kita. Allah maghfir apa? Allah maghfir li dhanbi, Allah maghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca seorang, kalau kita baca sebagai imam macam mana? Allah maghfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Itu kalau kita jadi imam baca untuk ramai. Kalau kita baca sendiri, Allah maghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ada dia punya bacaan-bacaan kalau seorang, kalau untuk berdua, kalau untuk jamak, untuk ramai-ramai. Yang ketiganya, tidak akan masuk syurga juga ni, diharamkan oleh Allah daripada masuk syurga ni orang dayus. Wad dayus wa huwa alladhi yuqarris su'a fi ahlihi. Apa maksud dayus di sini? Dayus di sini bukan orang yang diajak bergaduh, dia takut, bukan itu. Itu yang kita faham dayus kita lah. Tak tahu orang yang diajak bergaduh tapi dia tidak nak. Sebab bergaduh ni bukan kerja orang beriman, dia tak mahu bergaduh. Itu bukan dayus yang dimasukkan oleh agama. Tapi dayus dimasukkan oleh agama ni wa huwallazi yuqarrus su'a fi ahlihi. Yakni membiarkan keluarganya membuat perbuatan yang keji yang dikutuk Allah dan Rasul dan dayus.
Yang ketiganya orang yang qad harramahu alaihimul jannah. Ini golongan ketiga, orang yang diharamkan Allah ke atas mereka syurga. Apanya? Dayus. Apa maksud dayus di situ? Bahawa allazi yuqirrus su'a fi ahlihi. Dayus, orang yang keluarga buat maksiat ataupun kekejian, kejahatan, dia tidak marah. Ini orang dayus. Isterinya tak tutup aurat, keluar rumah pun dia pun tak kata apa. Kadang dia sendiri anjurkan isteri pakai seksi-seksi. Dayus. Anak perempuan dia berkeliaran dengan orang, dibawa urut ke hilir, dia pun tak kata apa. Tak apalah, kata dia, orang muda-muda. Dayus. Anak-anak dia tak solat, dia pun tak kata apa. Dayus. Kadang dia puji pula, bagus anak kita tiap bulan hantar belanja. Cuma dia tak semayang je. Tak semayang aja. Tak semayang tu yang balanya. Itu yang bala, dia tak semayang je. Cuma anak susah tu nak semayang. Tak semayang aja. Tak semayang aja, memperkecilkan semayang. Tu dayus. Jadi maknanya ibu ayah yang kena rasuah. Tak tegur anak sebab apa? Nak tutup mulutnya, bagi duit anak gaji banyak, hantar bulan-bulannya, tutup mulut. Ayah mak, ayah ibu nak tegur pun takut. Tak semayang, bangun semayang subuh, cuti-cuti balik rumah tak bangun semayang subuh pun tak kata apa. Cucu pun tak semayang pun tak kata apa. Dayus. Dia panggil dayus. Ada hadis menyebutkan la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Dan hadisnya pula harramahumullahu alaihimul jannah. Maknanya tidak akan masuk syurga orang yang dayus. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat kepada kita, dan memang bermanfaat. Tiga golongan yang akhir ini pun cukup mengerikan kita lah. Jangan jadi dayus, jangan jadi pecandu minuman keras, jangan derhaka kepada ibu ayah. Yang dayus ini pun cukup mengerikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.